Assalamualaikum. Kita bertemu kembali untuk kelas biologi kita tingkatan 5. Okey, kita sambung Kita sambung hari ini mekanisme fotosintesis. Sepatutnya saya ajar mekanisme fotosintesis untuk awak. Okey, di muka surat, kalau buku teks muka surat 44. Tapi bila saya perhatikan dalam buku teks ni, penerangan dia mungkin agak sukar sikit untuk awak faham. Jadi cikgu rasa cikgu nak skip dulu mekanisme fotosintesis. Walau bagaimanapun kita nak tengok keseluruhan tindak balas itu. Ya, saya akan undur ke belakang nanti kemudian. Okey, saya skip dulu benda ni. Okey, saya nak fokus yang ni dulu. Sebab kalau saya ajar awak yang atas ni pun mungkin awak susah nak faham. Kita tengok ini dulu. Tindak balas keseluruhan fotosintesis dapat diwakili oleh persamaan kimia berikut. Okay, kita tengok yang ni dulu nah. Secara umumnya, fotosintesis memerlukan air, gas karbon dioksida, tenaga cahaya, biasanya daripada matahari lah, dan juga klorofil dalam daun, pigmen hijau. Okey, ini adalah bahan yang diperlukan untuk fotosintesis. Dia punya hasil dia glukosa, oksigen dan air. Awak tahu yang ni dulu setakat ni. Yang mekanisme tu saya akan terangkan kemudian. Okey. Jadi hari ni kita skip yang ni dulu. Kita pergi kat sini. Yang ni pun saya skip dulu. Saya biarkan dulu. Okey, saya terus kepada faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, apakah faktor-faktor persekitaran itu? Pertama sekali adalah gas karbon dioksida. Salah satu bahan yang diperlukan semasa fotosintesis kan? Dan yang faktor yang kedua, keamatan cahaya. Okey, kita pergi satu persatu. Cikgu rasa cikgu nak ajar keamatan cahaya dulu. Okey, saya ajar yang keamatan cahaya dulu ya. Kita fokus yang ni dulu. Okey, mari kita tengok sama-sama. Cahaya diperlukan untuk tindak balas bersandarkan cahaya. Jadi ayat tu nampak macam susah kan? Senangnya kata macam ni lah. Cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Okey, cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Jika kepekatan gas karbon dioksida dan suhu adalah malar tetap, maksudnya malar tu tetap, kadar fotosintesis akan meningkat sehingga mencapai tahap maksimum pada waktu tengah hari. Okey, kita tengok gambar rajah. Tak berapa nak jelaskan? Tak apa, nanti boleh faham. Okey, kita tengok gambar rajah 2.21 graf pertama. Graf 1. Graf 1 ni graf yang ni lah. Kita tengok yang ni dulu. Okey. Kadar fotosintesis meningkat dengan peningkatan keamatan cahaya. Maksudnya macam ni lah. Bila cahaya terang, fotosintesis pun meningkat. Bila cahaya bertambah terang, fotosintesis pun meningkat. Bila cahaya bertambah terang lagi, meningkat lagi fotosintesis sampailah titik P. Sampai titik P. Sampai titik P. Sehingga takat ketepuan cahaya di P. Sampailah keamatan cahaya tu sampai titik P. Selepas titik P, kalau ada lagi sebarang peningkatan cahaya, kadar fotosintesis takkan meningkat lagi. Walaupun cahaya kita tambahkan, kita terangkan, terang, fotosintesis tak akan bertambah sebab dia dah mencapai satu titik tepu dah. Cahaya bertambah, nampak sini, graf paksi X. Cahaya bertambah, cahaya semakin bertambah. Tapi kadar fotosintesis akan menjadi malar.
Menjadi malar tu maksudnya dia jadi macam dia jadi lurus lah. Maksudnya dia tak meningkat lah. Sepatutnya graf dia naik ke atas kan. Sepatutnya macam ni. Sepatutnya macam ni lah. Tapi disebabkan faktor apa kita tak tahu nanti, grafnya dia tak jadi macam tu. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Dia jadi warna hijau ni. Sepatutnya dia akan jadi macam garisan dot tu. Okey. Selepas takat P, peningkatan keamatan cahaya dari P ke Q, daripada P ke Q, tidak lagi meningkatkan kadar fotosintesis. Kerana sekarang ni yang jadi faktor penghad dia adalah yang jadi penghalang kenapa kadar fotosintesis tak meningkat adalah suhu dan kepekatan gas karbon dioksida. Tapi dalam graf 2.21 ni dia tak highlightkan faktor suhu sebagai faktor penghad. Dia highlightkan kepekatan gas karbon dioksida sebagai faktor penghad. Sebab pada masa ini gas karbon dioksida yang dibekalkan hanyalah 0.03% saja. Faham? Macam mana kita nak meningkatkan lagi kadar fotosintesis? Caranya, di samping meningkatkan keamatan cahaya, kita juga sebenarnya kena menambahkan kepekatan gas karbon dioksida. Cuba tengok graf yang kedua. Graf yang kedua menunjukkan apabila kepekatan karbon dioksida dinaikkan kepada 0.1%, kadar fotosintesis mula meningkat semula. Nampak tak? Sebab apa dia graf nombor 2 ni tinggi daripada graf nombor 1? Sebab kepekatan karbon dioksida dia 0.13. Tetapi sampai di titik, ni kata titik Q, katalah sampai di titik Q, kadar fotosintesis juga akan menjadi malar. Maksudnya apa? Maksudnya awak kena tambahkan lagi kepekatan gas karbon dioksida. Contohnya macam ni. Kita tambahkan lagi, grafnya akan jadi macam ni lah. Mungkin di sini adalah 0.23. Contohlah. Kan? Maksudnya di samping kesimpulannya macam ni lah. Kadar fotosintesis akan meningkat sekiranya awak tambahkan kepekatan karbon dioksida. Pada masa yang sama awak tambahkan juga keamatan cahaya. Okey? Harap awak jelas. Kalau ada yang tak jelas kan boleh tanya cikgu. Faham? Okey. Kita tengok faktor kepekatan gas karbon dioksida. Kepekatan gas karbon dioksida ni maksudnya kuantiti gas karbon dioksida lah. Maksudnya kepekatan tu maksudnya berapa banyak gas karbon dioksida. Okey, lebih kurang sama juga graf dia. Paksi X menggambarkan kepekatan gas karbon dioksida. Paksi Y adalah kadar fotosintesis. Peningkatan kepekatan gas karbon dioksida boleh meningkatkan kadar fotosintesis. Okey, selagi tiada faktor penghad. Contohnya macam ni. Okay, kita terus tengok paragraf ni. Pada titik P, kadar fotosintesis juga akan menjadi malar. Okey, kita tambahkan kepekatan gas karbon dioksida. Kadar fotosintesis meningkat. Kita tambahkan lagi kepekatan gas karbon dioksida. Kadar fotosintesis meningkat. Dia kurang macam tadi graf dia. Meningkat. Sampailah titik ni. Sampai dekat titik ni.
titik P. Bila kita tambahkan lagi keperkataan gas karbon dioksida, kadar fotosintesis dah jadi sama. Malar. Maksudnya tak ada peningkatan ni. Kenapa? Apa yang jadi faktor penghalang sekarang? Apa yang jadi faktor penghalang? Yang jadi faktor penghalang sekarang adalah cahaya matahari. Maksudnya, di samping awak menambahkan gas karbon dioksida, awak juga kena tambahkan cahaya tu supaya lagi terang. Faham? Bukan hanya setakat menambahkan gas karbon dioksida saja. Bila tambahkan gas karbon dioksida, jadi macam itulah, memanglah dia meningkat. Pada mulanya memang dia meningkat. Tapi akhirnya, dia akan jadi malar. Malar maksudnya dia akan sama. Tak ada peningkatan. Tak ada penurunan, tak ada peningkatan. Dia jadi statik. Hasilnya statik. Macam mana saya nak tambahkan lagi hasil fotosintesis? Saya kena tambahkan cahaya tu bagi terang lagi. Okay, kita tengok graf yang kedua. Suhu dimalarkan. Suhu semua dia buat pada 30 darjah Celsius. Suhu dia malarkan. Okey, graf yang kedua. Kenapa graf yang kedua ni lebih tinggi daripada graf yang pertama? Kenapa? Kan? Graf yang kedua ni lebih tinggi kan? Okey, awak tambahkan keperkataan karbon dioksida, fotosintesis tambah. Awak tambahkan keperkataan karbon dioksida, fotosintesis tambah. Awak tambahkan keperkataan gas karbon dioksida, fotosintesis tambah. Tapi akhirnya dia akan menjadi malar. Dia akan jadi rata. Maksudnya, awak juga kena tambahkan lagi keamatan cahaya supaya jadi lebih terang. Okey. Yang ni, ini pada keamatan cahaya yang rendah. Kalau awak nak tingkatkan lagi kadar fotosintesis, awak kena tambahkan lagi cahaya. Ni graf yang kedua, keamatan cahaya pada keamatan cahaya yang tinggi. Kalau nak tinggi lagi, graf ni akan jadi macam ni. Maksudnya cahaya tu kena lagi terang. Baru jadi macam graf nombor 3 ni. Faham senang katanya macam ni lah. Untuk awak nak meningkatkan kadar fotosintesis, awak tak boleh tambah satu faktor saja. Awak kena tambah semua faktor yang dibagi tu. Awak kena tambahkan bekalan gas karbon dioksida. Awak kena tambahkan cahaya supaya lagi terang. Barulah kadar fotosintesis tu akan meningkat. Okey. Kita tengok pula faktor suhu. Faktor suhu graf dia lain sikit. Okey. Tindak balas dalam fotosintesis dimakinkan oleh enzim. Semua tindak balas. Dia punya pemangkin dia. Pemangkin tu penggerak dia lah. Nak bagi tindak balas tu efisien, cepat, dia kena ada enzim. Okey. Oleh yang demikian, perubahan suhu persekitaran akan mempengaruhi aktiviti enzim. Sebab aktiviti enzim ni dia peka pada suhu kan. Okey. Suhu optimum berbeza-beza bagi tumbuhan yang berlainan spesies. Tetapi secara umumnya lah, suhu yang optimum adalah sekitar 25 sampai 30 darjah Celsius. Suhu yang kebiasaannya. Tumbuhan paling efisien buat fotosintesis dalam lingkungan suhu ni. Suhu yang terlalu tinggi pula, dia tak boleh terlalu tinggi sangat suhu. Sebab dia akan menyaslikan enzim tadi. Dan akhirnya fotosintesis akan terhenti terus. Okey, gambar rajah dia macam ni lah. Tengok gambar rajah ni. Macam besar kan. Okey. Semakin meningkat suhu, semakin meningkat fotosintesis. Semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar fotosintesis. Sampailah dia pun naik dengan apa? Dengan tingginya. Suhu agak-agak sekitar suhu apa ni? Ni. Okey, sampailah suhu sekitar berapa sini?
Lebih kurang 30, di antara 25 ke 30 lah. Suhu paling optimum. Ini adalah suhu optimum. Suhu paling optimum tu dia suhu paling sesuai lah. Di mana tindak balas ini adalah maksimum. Tindak balas maksimum. Okey. Tetapi apabila awak meningkatkan lagi suhu, lebih lagi, bila suhu dah semakin tinggi sangat, tengok apa yang berlaku pada kadar fotosintesis. Kadar fotosintesis akan menjadi rendah. Dia tak meningkat, dia akan jadi macam rendah balik. Rendah, awak tingkatkan lagi suhu sampailah suhu tu 40 darjah Celsius. Suhu dah terlalu tinggi 40 darjah Celsius. Tengok apa yang berlaku pada kadar fotosintesis. Kadar fotosintesis jadi kosong. Maksudnya tak berlaku langsung dah kadar fotosintesis sebab enzim semua dah musnah. Sebab nak buat fotosintesis tu dia digerakkan oleh enzim. Bila enzim musnah, sistem tak boleh berlaku. Jadi tak ada hasil. Kosong hasilnya. Okey, ini adalah graf hubungan antara kadar fotosintesis dengan suhu. Jadi di sini kita belajar 3 faktor. Faktor keamatan cahaya, faktor kepekatan gas karbon dioksida dan faktor suhu. Okey, sekarang ni kita beralih kepada eksperimen 2.3. Kita nak tengok kesan faktor persekitaran terhadap kadar fotosintesis. Kita tengok yang ni dulu. Penyataan masalah. Okey. Apakah kesan dia nak tengok faktor keamatan cahaya, suhu dan kepekatan karbon dioksida terhadap kadar fotosintesis? Ini adalah pembuluh ubah yang bergerak, balas. Ini adalah pembuluh ubah yang dimanipulasi. Okey, keamatan cahaya dulu. Tujuan, saya buat pen warna lain. Tujuan mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Hipotesis. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggilah kadar fotosintesis. Kalau saya boleh tambahkan sikit sehinggalah dia mencapai titik malar. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis kan. Sehingga sampai satu titik dia akan menjadi malar. Macam itulah. Pembuluh ubah dimanipulasi, pembuluh ubah bergerak balas dan pembuluh ubah dimalarkan. Okey, sebelum pembuluh ubah tu kita tengok dulu bahan dan juga radas. Bahan dia adalah kita gunakan Hydrilla species. Hydrilla species ni adalah pokok sejenis tumbuhan akuatik . Sejenis tumbuhan akuatik. Hydrilla species. Pokok yang dalam akuarium tu. Okey, Hydrilla species. Hydrilla species. Air suling. Larutan natrium hidrogen karbonat 0.2%. Ini adalah sumber gas karbon dioksida. Okey. Ini adalah sumber karbon dioksida. Radas, gunting, mentol 60 watt, pembaris meter, jam randik. Okey, kalau boleh tengok semua ni. Kita tengok gambar rajah dia. Ni kita tengok gambar rajah ni. Macam ni kita akan set macam ni lah gambar rajah ni. Ada mentol, kaki ritot, pembaris. Okey, dia masukkan, maksudnya tabung didih ni dia kepitkan pada kaki ritot lah. Termometer untuk ambil suhu.
Rabun didih, dalam tu dia bubuh air suling. Ni air suling. Yang ni adalah Hydrilla species yang warna hijau. Okey. Klip kertas. Klip kertas ni kenapa dia letakkan klip kertas? Sebab nak bagi Hydrilla species tu supaya agak berat di bahagian bawah. Kalau tak bubuh klip kertas, mungkin dia akan terapung dekat atas. Kan? Jadi kita nak bagi dia berdiri tegak. Kita bubuh pemberat kat bawah, jadi Hydrilla species tu dia macam dia tegaklah dalam air. Kemudian larutan natrium hidrogen karbonat 0.2%. Yang mana? Okey, yang larutan ni. Maksudnya dalam air suling tu, kita tambahkan larutan natrium hidrogen karbonat 0.2%. Kita larutkan dalam air suling. Okay. Kemudian kita tetapkan jarak dia. Kita buat lagi jarak dia macam ni ha. Kita mula-mula kita buat jarak daripada Hydrilla ke lampu ni, mentor ni, kita buat 20 cm. Lepas kita dapat data, kita ulang lagi sekali pada jarak 30 cm. Okey. Apa yang kita nak? Okey, bila kita dah set eksperimen macam ni, sudah pastilah Hydrilla species tu akan buat proses fotosintesis. Betul tak? Dia akan buat proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Dia akan hasilkan gas oksigen. Hasil dia gas oksigen. Betul tak? Macam mana kita nak nampak gas oksigen? Kita boleh nampak sebenarnya. Kita akan nampak tumbuhan Hydrilla species ni tadi, dalam air tadi, dia akan mengeluarkan gelembung. Jadi awak kena tengok tumbuhan tu, perhatikan berapa bilangan gelembung air yang dikeluarkan. Kena tengok betul-betul lah. Jadi, bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 5 minit. Awak setkan masa 5 minit. Okey, awak setkan masa 5 minit. Dalam 5 minit tu awak kira berapa dia keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Katalah 5. Awak tulis 5. Contohlah. Lepas tu, awak buat lagi sekali. Kan kena buat kurang-kurang 3 kali kan. Awak set lagi 5 minit. Awak kira lagi. 5 minit yang kedua tu berapa pula? Mungkin dia buat keluar 7 gelembung. Mungkin lah. Tak apa. Buat ulang lagi sekali. Awak buat lagi 5 minit. Awak tengok 5 minit yang ketiga ni berapa banyak pula gelembung udara dia bebaskan. Katalah dia buat keluar 6 gelembung. Jadi, kita ambillah purata. 5 campur 7 campur 6, dapatlah purata. Ini untuk jarak 20 cm. Ni 20 cm. Awak repeat lagi sekali. Tapi sekarang ni awak tukar sumber cahaya dia, jarak dia 30 cm pula. Makin jauh kan? Maksudnya keamatan cahaya dia bertambah ke berkurang? Bila dah makin jauh, berkurang. Awak buat benda yang sama. Kira lagi berapa. Agak-agak berapa dapat. Agak-agak awak lah berapa. Boleh teka kot. Ni dekat. Ini dekat. Ni jauh. Jadi keamatan cahaya tinggi. Yang ni keamatan cahaya rendah. Faham kan? Kita tengok balik. Kita tengok sini. Tengok sini. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Tengok jadual tadi lah. Jarak di antara sumber cahaya dengan Hydrilla species. Dimanipulasi tu yang sentiasa kita ubah. Pemboleh ubah bergerak balas. Sudah tentulah bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 5 minit. Apakah faktor yang awak kena tetapkan sepanjang eksperimen? Awak kena, kalau jarak 20 cm, pakai Hydrilla species.
Jarak 30 cm pun kena pakai tumbuhan sama juga. Jenis tumbuhan. Saiz. Kalau jarak 20 cm, pakai saiz yang kecil. Untuk jarak 30 cm pun kena pakai saiz yang sama juga. Kena samalah saiz. Kepekatan natrium hidrogen karbonat. Ni. Kepekatan ni. Awak buat jarak 20 ke, jarak 30 ke, kepekatan dia mesti 0.2%. Lagi satu, kuasa mentol tadi. Okay. Kalau mentol yang pertama ni 100 watt. Untuk 30 cm nanti, pakai 100 watt juga. Okay. Dah faham kan pemerubah kan? Okay. Ni radas. Bila kita set gambar rajah tu, kita tahulah apa bahan yang kita nak pakai. Gunting, mentol 60 watt, baris meter, jam randik, klip kertas, tabung lidih, silinder penyukat, kaki retort, pemegang dengan pemegang dia, dan termometer dan juga bika. Okay, prosedur. Lekatkan klip kertas pada bahagian bawah hidrolize species dan letaknya dalam tabung lidih berisi larutan natrium hidrogen karbonat 0.2%. Kat sini dia tak bagi tahu apa gunanya klip kertas ni. Sebenarnya untuk nak bagi tumbuhan tadi berat supaya dia dapat berdiri. Apitkan tabung lidih dalam keadaan menegak pada pemegang kaki retort. Nyalakan mentol 60 watt pada jarak 20 cm. Kira dan rekodkan bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 5 minit. Ambil 3 bacaan untuk mendapatkan purata. Kemudian nombor 5 dah buat tu. Nak set up lagi satu eksperimen, awak tukarlah larutan natrium hidrogen karbonat 0.2% tadi dengan yang baru pula. Kan? Tadi untuk 20 cm. Nanti nak buat yang 30 cm, awak tukarlah larutan yang baru. Sebab karbon dioksida dalam tu dah makin kurang. Yang tadi tu dah kurang. Awak set up yang baru. Tapi kepekatan yang sama. Ulanglah langkah 3 sampai 5. Langkah 3 sampai 5. Untuk jarak mentol, dia buat 30. Oh, dia buat banyak apa? Banyak jarak. Kita nampak tadi 20 dengan 30 saja kan? 20, 30, 40, 50, 60. Banyaklah kerja dia buat ni. Dia ikutkan keputusan dalam jadual. Macam ni. Dalam jadual ni. Okey. Ada apa nak tanya? Nanti tanya kalau tak faham. Okey. Okey, kita nak tengok faktor yang kedua, faktor suhu pula. Faktor suhu. Mengkaji kesan suhu terhadap kadar fotosintesis. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar fotosintesis sehingga mencapai suhu optimum. Selepas suhu optimum, kadar fotosintesis akan menjadi rendah. Radas yang sama macam tadi. Setup yang sama. Sekarang ni kita ubah yang ni saja. Semua sama. Ni sama. Saiz tumbuhan sama, jenis tumbuhan sama, mentol sama. Sini. Kat sini ada beza ni. Dalam bika ni, dia bubuh cube ais. Maksudnya dia rendamkan dalam ais lah. Maksudnya kadar fotosintesis berlaku pada suhu yang rendah. Okey, yang lain semua sama. Pemboleh ubah yang dimanipulasi suhu lah sekarang ni. Suhu. Yang ni sama macam tadi. Yang ni pun sama. Okey, jarak. Sekarang yang ditetapkan jarak antara sumber cahaya dengan hidrolize species. Ditetapkan. Awak boleh pilih mana-mana satu. Okey, bahan ni semua sama. Kita tengok prosedur. Ulang langkah 1 hingga 2. Seperti dalam eksperimen A. Eksperimen tadi kan. Nyalakan mentol 60 watt dengan jarak 10 cm. Dalam eksperimen ni jarak dia tetapkan 10 cm. Yang dia tukar suhu.
Tambahkan ais bersuhu 5 darjah Celsius di dalam bikar. Lepas tu kita macam tadilah, kira dan rekodkan bilangan gelembung gas yang dibebaskan dalam masa 5 minit. 5 minit juga. Macam tadi juga ambil 3 bacaan. So, apa beza dia? Eksperimen ni, ulang langkah 3 sampai 5 dengan menggunakan suhu, mula tadi 5 kan? 15, lepas tu buat 25, buat 35. Mau banyak suhu dia buat ni, 45, 55, 65 sampai 75. Dan akhirnya rekodkan keputusan dalam jadual. Step ni kena tulis lah, penting lah. Macam tadi juga. Sama macam tadi. Cuma sekarang kita nak ubah suhu air dalam bikar. Air dalam bikar tau. Bukan air dalam tabung didih. Air dalam bikar. Yang ni, yang tadi ni air dalam bikar berapa? Suhu dia sekitar 25 sampai 30 darjah Celsius. Nah. Okey. Dan faktor yang terakhir sekali adalah kepekatan gas karbon dioksida. Macam tadi juga. Macam tadi sama. Sekarang ni kita nak ubah apa? Kita nak ubah ni kepekatan gas, kepekatan larutan hidrogen karbonat. Mula-mula kita gunakan 0.01 molar untuk yang kali. Yang ni jarak ni kita tetapkan. Yang ni kita tetapkan, menton kita tetapkan, saiz hidrilla kita tetapkan, semua kita tetapkan. Yang kita ubah adalah dia punya molar ni. Okey, dia kata apa? Macam tadi juga. Ulang langkah 2 sampai 5 untuk kepekatan natrium hidrogen karbonat yang lain. Dia buat berapa? Mula-mula dia buat 0.01, kemudian dia akan tukar 0.02. Dia ambil 3 kali bacaan. Macam tadi. Tengok, rekodkan keputusan dalam jadual. Ini adalah step yang terakhir. Sebelum step ni ulang. Step ulang. Yang ni adalah step untuk pembuluh ubah bergerak balas. Okey. Nampak? Tengok bahan dia. Bahan dia 0.01, 0.02. Oh, banyak dia pakai. 0.03, 0.04. Oh, banyaknya. 0.05. Sampailah 0.1. Berapa kali dia kena ulang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali dia kena ulang. Setting yang sama. Okey. Itu saja untuk eksperimen fotosintesis.